Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang penonton muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali lagi kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada minggu ini sekali lagi kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dalam tafsir bertema Masjid Darul Ghufran dengan tajuk Adab Ziarah dan Meminta Izin, ataupun lebih dikenal pada hari ini Safety Social Distancing tadi. Maka kita bawakan pada tema minggu ini Surah An-Nur. Surah An-Nur daripada ayat 27 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu masuk ke dalam mana-mana rumah yang bukan rumah kamu, sehinggalah kamu lebih dahulu meminta izin serta memberi salam kepada penghuninya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyeru kita dengan nama iman, ya ayyuhalladzina amanu. Tentunya ada sesuatu yang hendak Allah sampaikan kepada kita apabila diseru dengan nama iman. Maka datanglah perintah Allah, la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum, janganlah kamu masuk ke dalam mana-mana rumah yang bukan rumah kamu, sehinggalah kamu lebih dahulu meminta izin serta memberi salam kepada penghuni ataupun ala ahliha. Yang demikian itu lebih baik bagi kamu, supaya kamu beringat mematuhi cara dan peraturan yang sopan. Surah An-Nur ayat 27. Di sini juga kita lihat kalau istilah hari ini dinamakan safety social distancing tadi. Bagaimana Islam mengawal pergaulan sosial yang selamat, agar tidak berlakunya perkara-perkara yang tidak diingini. Tentunya ada hikmah tadi. Di sebaliknya, mengapa Allah perintahkan supaya meminta izin dan memberi salam sebelum kita memasuki rumah yang bukan rumah kamu tadi. Yang kedua, datang juga perintah jika penghuni tidak memberi izin tadi. Fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dhana lakum wa in qila lakum irji'u farji'u huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna khabir. Maka sekiranya kamu tidak mendapati sesiapa yang di rumah ataupun yang berhak memberi izin, maka janganlah kamu memasuki ke dalam rumah itu sehinggalah kamu diberi izin. Dan jika dikatakan kepada kamu, baliklah, irji'u, maka hendaklah kamu berundur balik. Cara yang demikian itu adalah lebih suci bagi kamu. Ingatlah, Allah Maha mengetahui akan apa yang kamu lakukan. Surah An-Nur ayat 27. Allah menekankan wallahu bima ta'maluna alim, bahawa Allah mengetahui akan apa hikmahnya yang akan kamu lakukan dalam pergaulan sosial tadi. Maka seterusnya, yang ketiga, adab-adab kalau kita memasuki bangunan awam, bukan rumah, bukan tempat penghuni. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi pada ayat yang ke-29, laisa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghaira maskunah
غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. Sadaqallahul azim. Dan tidak menjadi salah kamu memasuki dengan tidak meminta izin mana-mana rumah yang tidak didiami orang ataupun bukan dijadikan tempat penginapan yang ada keperluan kepada kamu, yang ada keperluan kamu padanya. Dan ingatlah Allah mengetahui akan apa yang kamu zahirkan dan apa yang kamu sembunyikan berdasarkan kepada niat kamu datang untuk mengunjungi rumah ataupun bangunan awam. Pada istilah hari ini, bangunan awam mungkin dia bukan dijadikan tempat tinggal seperti shopping center ataupun kedai ataupun tempat yang mana manusia sering mengunjungi, pergi pulang dan sebagainya. Jadi semuanya ada 3 tadi. Yang pertama, kamu memasuki rumah yang bukan rumah kamu. Yang kedua, yakni apabila penghuni rumah tidak memberi izin, maka hendaklah kita pulang. Dan yang ketiga, masuk bangunan awam. Maka marilah sama-sama kita menghayati apakah sebenarnya sebab nuzul ataupun dipanggil asbabun nuzul. Asbab nuzul, sebab turunnya ayat ini. Diriwayatkan bahawa asbabun nuzul bagi ayat ini ialah kerana seorang perempuan datang berjumpa kepada Rasulullah SAW dan mengadu hal, menyampaikan keluhannya. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku kadangkala di rumah dalam keadaan yang aku tidak suka sesiapa pun melihatku. Maknanya dia memerlukan privacy. Baik orang besar, orang dewasa ataupun budak-budak kecil. Kemudian ada yang datang dan masuk berjumpa kepadaku. Apa yang harus aku lakukan? Maknanya inilah yang mana Nabi ajarkan bagaimana safety social distancing ataupun adab-adab di dalam surah An-Nur ayat 29. Maka dalam riwayat yang lain, Muqatil apabila diturunkan ayat pertama ini, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berkata, bagaimana pula bagi pedagang-pedagang Quraisy yang melalui Mekah dan Madinah, perjalanan rihlat asy-syita'i was-saif ataupun Syam ataupun Baitul Maqdis, sedangkan mereka ada rumah-rumah awam yang diketahui sepanjang perjalanan ataupun tempat persinggahan. Bagaimana harus mereka memberi salam sedangkan rumah-rumah itu tidak berpenghuni? Mana rumah persinggahan, bukan rumah penginapan. Maka turunlah ayat laisa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskunah. Maka tidak ada dosa atas kamu, tidak ada salah dosa atas kamu sekiranya kamu memasuki rumah yang tidak diketahui untuk didiami tadi, ataupun tidak dimaksudkan ataupun dibina untuk kediaman, rumah persinggahan ataupun sebagainya. Ringkasan kandungan ayat tadi yang boleh kita ambil pelajaran, Allah mengajar orang-orang yang beriman tentang adab-adab ziarah, adab-adab kunjung mengunjungi, adab-adab bersosialisasi, iaitu dengan meminta izin dan memberi salam sebelum masuk. Yang kedua, larangan memasuki rumah orang lain tanpa izin supaya tidak ternampak perkara-perkara yang tidak sepatutnya oleh penghuni ahli rumah. Contohnya mereka memerlukan privasi, menghormati aurat mereka. Dan begitu juga privasi tuan rumah. Izin di sini bererti memberi salam. Kemudiannya menunggu dijemput masuk. Ataupun diberi izin. Ataupun dengan memberi pengetahuan awal
Kalau kita lihat pada hari ini, sebelum kita datang ziarah orang ataupun saudara kita, hatta rumah anak-anak kita, pakcik ataupun makcik kita, yang mana pada hari ini kita boleh WhatsApp, kita boleh menelpon dahulu, ataupun email ataupun sebagainya, memberi pengetahuan awal sebelum kita datang. Jadi sekurang-kurangnya mereka dapat mempunyai masa yang cukup untuk melengkapkan pakaian mereka, ataupun sekurang-kurangnya mungkin mereka nak menyediakan makanan, minuman, kalau sekiranya memang ada rezeki kita. Maka di antara beberapa pelajaran yang boleh kita ambil, yang pertama, suruhan supaya pengunjung pulang. Apabila dikatakan irji'u farji'u, apabila dikatakan kepada penziarah tadi ataupun pengunjung, pulanglah. Jika tidak dibenarkan masuk, maka adalah lebih baik dan lebih mulia bagi kita untuk pulang. Jangan sampai kita ketuk-ketuk rumah itu, kemudian tak diberikan izin, kita pergi mengintip ataupun membuka tirai tingkapnya ataupun rumah, atau pusing ke belakang masuk ke dapur dan sebagainya. Itu menunjukkan kurang adab. Yang kedua, larangan memasuki rumah dan yang penghuninya tiada di dalamnya. Walaupun penghuninya tidak ada di dalam, kita tidak boleh masuk, ataupun istilah dipanggil menceroboh tadi. Menceroboh itu kadang-kala hatta kita menjenguk tingkapnya ataupun pintunya, itu sudah dikira menceroboh apabila mata kita sudah melihat keadaan dalam rumah tadi. Yang ketiga, diberi pengecualian bagi keadaan-keadaan di mana sesuatu rumah ataupun tempat memang lazimnya tempat tiada penghuni. Yang ketiga tadi dikatakan ghairu maskunah, maknanya memang rumah itu bukanlah dibina atau disiapkan bukan untuk tujuan penghuni. Ataupun rumah yang dibina sebagai manfaat untuk pengunjung-pengunjung yang lalu di situ tadi. Ataupun kita katakan motel, hotel ataupun sebagainya. Seperti mana dikatakan yang keempat itu rumah persinggahan. Rumah persinggahan. Pada zaman dahulu, mereka rumah-rumah ini diizinkan masuk sebagai tempat persinggahan sehingga tidak memerlukan bayaran apa-apa saja. Selanjutnya, faedah daripada ayat yang kelima, wajib meminta izin bila hendak memasuki rumah. Hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Sehinggalah kamu berjinak-jinak dan meminta izin kepada ahlinya. Yang keenam, haram memasuki rumah bila penghuninya tiada. Tak boleh kita suka-suka masuk, menceroboh, buka tingkapnya, menjenguk pintunya, ataupun pusing ke belakang, ke dapurnya ataupun sebagainya, tidak boleh. Itu menunjukkan kita sudah menceroboh ataupun tidak beradab. Yang ke-8, muslimin muslimat, penonton di rumah disyariatkan memberi salam kerana ia adalah syiar Islam sebelum kita meminta izin, dan lebih menjinakkan, sebab tu dikatakan hatta tasta'nisu, yang ini lebih menjinakkan hati penghuni ataupun tuan rumah. Antara tuan rumah dan penghuni, mereka merasa jinak, merasa selesa, merasa mesra apabila ada adab-adab meminta izin dan memberi salam. Jadi inilah kalau kita lihat social ataupun safety social distancing di sudut agama Islam tadi. Namun hadis-hadis berkaitan dengan ayat itu tadi, hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang bermaksud barang siapa yang melihat ke arah rumah tanpa izin tuan rumahnya, maka dihalalkan untuk mereka tuan rumah yang punya rumah melempah batu ke arah matanya ataupun si penceroboh tadi.
Dari Ubadah ibn Samit bahawa ketika Rasulullah SAW bertanya tentang meminta izin sebelum masuk ke rumah, maka baginda bersabda, barang siapa yang melemparkan pandangan ke rumah sebelum meminta izin dan memberi salam, maka tiadalah izin baginya. Maka tak dibenarkan. Tiada izin baginya dan dia telah mengingkari Tuhan. Dia telah mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Hadis daripada riwayat At-Tabrani. Maka begitulah kalau kita lihat muslimin muslimat rahimakumullah, bagaimana Islam menjaga benar-benar tentang safety social distancing. Maknanya selamatnya bagaimana kita harus menjauhi dalam sosialisasi tadi, dalam pergaulan kita, dalam ziarah menziarah, kunjung mengunjung, dengan adanya apa? Dengan adanya meminta izin dan begitu juga memberi salam. Hadis yang lain yang berkaitan dengan ayat tadi, Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana-mana lelaki yang membuka tirai dan menjenguk pandangan sebelum diizinkan baginya, maka sesungguhnya dia telah melangkah sesuatu batas yang tidak halal untuknya. Seolah-olah dikatakan trespassing ataupun menceroboh hak-hak orang lain. Dan sambungan lagi, hadis riwayat Ahmad, dan kalaulah dia dilempar batu ke arah matanya, maka tentulah dia akan marah. Maka sekiranya seorang lelaki itu melalui sebuah pintu yang tiada tirai, terlihat aurat ahli rumah, sama ada isterinya ataupun anak wanitanya dan sebagainya, maka tidak bersalah. Kenapa? Kerana penghuni rumah sama ada dia bukakan pintu ataupun tidak memakai tirai ataupun hijab di rumah, tiba-tiba sehingga orang luar yang lalu lalang boleh ternampak, boleh terlihat aurat ahli rumah, maka itu tidak bersalah. Kata Imam Ahmad, sebaiknya ahli rumah yang bersalah. Jadi kali ini kalau kita lihat siapa yang harus disalahkan? Ahli rumah, kerana dia tidak tutup rumahnya ataupun memakai tirai ataupun sebagainya. Jadi kalau kita lihat pada rumah-rumah orang Arab dahulu, dia tidak ada pintu. Bukan macam rumah kita ada pintu, ada grill, iron grill, tapi mereka hanya pakai tirai sahaja, ataupun kain langsir dan sebagainya. Dan itulah yang mana kita lihat bagaimana Islam begitu sangat teratur dengan adab-adab pergaulan di dalam sosialisasi ataupun dalam masyarakat. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, penonton di rumah, maka marilah sama-sama kita lihat apakah hukum-hukum yang terkandung dalam surah An-Nur tadi, sama ada ayat 26, 27, 28 dan 29. Adapun ayat yang pertama, ya ayyuhallazina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang-orang yang beriman. La di sini adalah la nahiyah. Jangan kamu memasuki rumah yang bukan rumah kamu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuni rumah. Tadi telah dijelaskan bahawa meminta izin ini adalah memberi pengetahuan awal. Maka ulama berbeza pendapat tentang masalah ini antara jumhur ulama dan imam-imam mazhab. Adapun jumhur ulama mengatakan sepatutnya adalah memberi salam dahulu sebelum meminta izin. Sebelum meminta izin kita memberi salam. Ini pendapat jumhur. Adapun pendapat sebahagian ulama, antaranya Imam Al-Mawardi dan Alusi, mengatakan zahir ayat menunjukkan meminta izin dahulu sebelum memberi salam. Jadi maknanya dua-duanya boleh kita mengambil faedah ataupun manfaat. Tapi kalau bagi pendapat saya, yang pertama untuk mengikut
waqi' dan reality keadaan kita tadi adalah meminta izin itu lebih utama daripada memberi salam. Kenapa? Kerana teknologi pada hari ini tak ada masalah. Kita boleh meminta izin 1 hari sebelum, 6 jam sebelum, 3 jam, 1 jam sebelum kita sampai ke rumahnya. Sekurang-kurangnya penghuni rumah itu sudah mempunyai pengetahuan awal dan sangat bersedia, dan pasti dia akan menjaga tentang adab-adab rumahnya, ataupun dia sudah berpakaian lengkap dan rumahnya sudah mempunyai tirai yang lengkap agar penghuni ataupun orang luar tidak dapat melihat aurat ahli keluarganya. Hadis hujjah jamhur ulama dikatakan assalam qabla al-kalam. Ada hadis yang mengatakan assalam, memberi salam qabla al-kalam, sebelum kita nak berbicara. Hadis Abu Hurairah mengatakan tidak diizinkan masuk sehinggalah ia memberi salam. Jadi seolah-olah memberi salam itu merupakan minta izin. Sebagaimana cara Umar ibn Khattab pada satu ketika apabila dia nak menziarahi Nabi SAW, hatta dia merupakan siapa dia? Biras kepada Rasulullah SAW. Maka pada satu ketika sebelum dia nak memasuki rumah Rasulullah SAW, dia memberi salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Bolehkah Umar masuk? Jadi ini dijadikan sebagai hujjah jamhur ulama, maknanya memberi salam. Kemudian itu dia sebut, bolehkah Umar masuk? Jadi maknanya kita juga disunatkan menyebut nama kita. Bolehkah Ahmad masuk? Bolehkah Abdul Aziz masuk? Jadi penghuni rumah tahu, oh yang nak datang itu si Omar, si Abdul Aziz ataupun sebagainya. Dan ada pun pendapat sebahagian ulama seperti Imam Al-Mawardi dan Alusi, jika pengunjung nampak ada orang di dalam rumah, maknanya dia tahu, dia nampak daripada jauh, dia fahamlah, maknanya dia memalingkan pandangannya, tetapi dia tahu sebenarnya di rumah itu ada orang, maka mestilah memberi salam dahulu. Pasal dia tahu di dalam rumah tu ada orang. Tetapi jika tidak nampak, dia tak tahu bahawa rumah tu ada orang, maka mestilah meminta izin dahulu. Barulah memberi salam. Jadi ini kalau kita lihat, kita boleh gabungkan kedua-duanya, antara pendapat jumhur ulama dan pendapat sebahagian mazhab. Jika kita tak tahu, tak nampak bahawa rumah tu ada orang ke, tak ada orang ke, maka dikatakan mesti kita meminta izin. Dengan kita menelefon, dengan kita ketuk pintu, dengan pada hari ini ada lonceng, bel dan sebagainya. Setelah itu barulah kita memberi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begitu juga kalau kita lihat apakah di antara nikmat dalam kita memberi salam tadi. Jadi kalau kita lihat hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan apabila seseorang itu memberi salam Assalamualaikum, maka dia telah mendapat 10 faedah ataupun ganjaran. Kemudian ada yang menambah lagi, kata Nabi SAW, Assalamualaikum warahmatullah, maka dia telah mendapat 20 ganjaran. Tetapi apabila dia sambung lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nabi mengatakan salathun, makna 30 ganjaran. Assalamualaikum, may peace be upon you. Mudah-mudahan selamat sejahtera lah atas kamu, kerana kum itu lafaz jamak. Selamat sejahtera atas kamu dan ahli keluarga kamu. Tambahan lagi warahmatullah, dan rahmat Allah atas kamu dan ahli keluarga kamu. Kemudian tambahan lagi wabarakatuh, dan barakat. Dan barakat Allah Subhanahu Wa Taala semoga diberikan atas kamu ataupun dikaruniakan atas kamu. Jadi di situlah yang mana kita lihat betapa nikmatnya kita masyarakat Islam yang sentiasa mengucapkan salam selamat sejahtera, rahmat Allah
dan barakat Allah atas kamu. Jadi dia bukan hanya sekedar untuk meminta izin sahaja, bahkan saling doa mendoakan antara satu sama lain. Muslimin muslimat sedang penonton di rumah, dalam konteks kehidupan kita hari ini, meminta izin boleh difahami sebagai mengetuk pintu ataupun membunyikan lonceng, ataupun terlebih dahulu kita boleh menelefon, kita boleh WhatsApp call, kita boleh memberi WhatsApp ataupun Telegram ataupun sebagainya. Maka sudah tidak ada alasan untuk pada hari ini kita meminta izin dan memberi salam. Kalau kita lihat dalam masyarakat di barat, mereka langsung tidak mempunyai ataupun mengambil berat tentang safety social distancing, pergaulan dengan orang-orang yang bukan mahram ataupun sebagainya, yang bukan ahli keluarga ataupun tidak ada kena-mengena hubungan keluarga. Mereka bebas keluar masuk rumah orang tanpa meminta izin. Bahkan kadang-kala mereka masuk dengan memakai kasut, ataupun kadang-kala apabila tuan rumah tidak ada, kadang-kala mereka panjat tangga, panjat rumah masuk menceroboh ke dalamnya. Jadi itu kalau kita lihat menunjukkan mereka kurang mempunyai adab ataupun sopan. Sedangkan kita masyarakat timur, masyarakat Asia, kita telah dididik sejak kecil lagi bagaimana adab-adab pergaulan. Kalau kita nak masuk rumah-rumah, supaya perkara ini adalah merupakan saddu zara'i, maknanya pencegahan awal untuk berlakunya perkara-perkara maksiat ataupun penzinahan yang akan berlaku di antara penghuni rumah dengan pengunjung tadi. Maka ini kerana pada zaman Nabi SAW dan para sahabat, rumah-rumah mereka tidak berpintu. Jadi mereka hanya memakai tirai sahaja. Dan kadang-kadang tidak berhijab. Jadi itulah yang mana kita lihat perlu meminta izin lebih awal, jangan sampai kita menceroboh ataupun mencuri masuk pandangan kita. Dan jika dikatakan silakanlah ataupun dijemput dan ingin membawa ataupun kita dijemput, maka kita datanglah dengan sebut nama kita, Omar ke Abdul Aziz ke dan sebagainya. Dan begitu juga kalau kita datang kita nak membawa teman ataupun kawan-kawan lebih daripada 2 orang, 3 orang, kita juga harus memberitahu kepada tuan rumahnya. Sekurang-kurangnya dia lebih selesa, dia merasakan keselesaan kalau lebih ramai yang nak mengunjungi rumahnya. Ataupun sekurang-kurangnya dia dapat menyediakan makanan yang cukup ataupun minuman yang cukup. Masya Allah. Sebab tu dikatakan hatta tasta'nisu, sehinggalah kamu ramah mesra dengan pengunjung. Yang kedua, berapa kali hendak kita meminta izin ataupun mengetuk rumah itu. Kalau mengikut ayat Quran tadi, hanya berapa kali yang dibolehkan. Jadi pada zahir ayat seolah-olah menunjukkan bahawa meminta izin itu hanya sekali sahaja. Sama ada kita tekan bel sekali ataupun mengetuk pintu sekali. Dan jika tidak disahut atau tidak dibenarkan, maka pengunjung haruslah pulang. Kalau dia dah ketuk rumah itu sekali ataupun setelah dia memberi salam sekali, kalau tak dijawab, maka hendaklah dia pulang, harus pulang. Wa idza qila lahum irji'u farji'u, apabila dikatakan kepada mereka, apabila tuan rumah tidak menyahut salam kita ataupun minta izin kita, menunjukkan dia tidak izinkan kita, dia merasa kurang selesa ataupun dia tidak bersedia untuk menyambut tetamu, maka pulanglah. Namun berapa kalikah mengikut sunnah nabawiyah yang harus kita meminta izin. Jadi ada riwayat yang mengatakan sekurang-kurangnya 3 kali tadi. Jadi hadis marfu' daripada Abu Hurairah yang mengatakan meminta izin bilangannya adalah 3 kali. Kenapa? Mereka membawa kisah Abu Musa al-Ash'ari dan Umar ibn Khattab yang diriwayatkan dalam hadis yang sahih. Pada satu ketika mereka mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi pada ketika itu Nabi tidak menjawab.
Walaupun telah diberi salam sekali, 2 kali, 3 kali, pernah berlaku Rasulullah SAW datang menziarahi sahabatnya sehingga memberi salam 3 kali. Tapi sahabat tidak menjawab. Kalau tak silap saya, Abu Musa al-Asy'ari tidak menjawab. Maka Nabi pun terus pulang. Nabi terus pulang. Tidak lagi meminta izin atau mengetuk pintu. Maka sahabat ini terus keluar rumah kejar. Ya Rasulullah, kenapa kamu pulang? Maka kata Nabi, aku telah memberi salam 3 kali. Kata Abu Musa al-Asy'ari, sebenarnya aku mahu supaya kamu mengucapkan salam wa rahmatullah wa barakatuh itu lebih kepada kami, supaya kami mendapat rahmat dan barakat daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sikit lebih kurang kisah yang boleh saya bawa. Mudah-mudahan itulah yang tepat. Maka insya-Allah pada siaran akan datang kita akan mengambil bagaimana adab-adab ataupun apakah hikmah meminta izin sebelum memasuki rumah, hatta rumah kita sekalipun. Jadi secara logiknya akal yang sihat yang memperakui hak peribadi yang diperlukan setiap individu, lebih-lebih lagi di dalam rumah kita sendiri. Kerana dalam rumah kita sendiri, jika hak privasi ataupun hak keselesaan seseorang itu ataupun tuan rumah itu ataupun antara ahli keluarga, jika tidak dipelihara, mungkin aib ataupun aurat tuan rumah akan terdedah kepada orang lain. Jadi adakah memberi salam itu ataupun yang keempat, adakah memberi salam dan meminta izin itu wajib bagi orang yang hendak memasuki rumah orang? Jadi zahir ayat menunjukkan bahawa meminta izin dan memberi salam kedua-duanya adalah wajib. Kerana Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu, jangan kamu masuk. Jadi la di sini adalah la nahyah, menunjukkan wajib meminta izin, hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Namun jumhur ulama dan fuqaha berpendapat bahawa meminta izin itu diwajibkan atas dasar supaya menjaga pandangan dari melihat aurat tuan rumah. Yang mana kadang-kadang kalau kita tidak meminta izin, mungkin mata kita telah menceroboh ke tingkapnya, pintunya melihat, dan kadang-kadang ahli tuan rumah itu mungkin tidak berpakaian lengkap. Manakala memberi salam hukumnya adalah sunnah. Setelah kita meminta izin, memberi salam itu adalah sunnah atas dasar menyebarkan kasih sayang sesama umat. Sebagaimana kita katakan tadi, kita mendapat 3 ganjaran tadi ataupun 30 ganjaran dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama mendapat pahala apabila kita menyebarkan. Sebab inilah yang dinamakan hatta tasta'nisu, sehingga kamu menebarkan kasih sayang sesama kamu, supaya hati kita saling jinak-menjinak dan supaya tuan rumah merasa selesa untuk menyambut tetamu. Jangan sampai kita datang seolah-olah tuan rumah merasa tertekan dengan kita tidak meminta izin, dan kadang-kala kita minta izin 1 orang, tiba-tiba datang 3-4 orang. Jadi tuan rumah merasa kurang selesa tadi. Seterusnya, bagaimana cara bagi seseorang penghuni ataupun pengunjung untuk berdiri di depan pintu tadi. Jadi ini juga adab. Adab ketika kita menziarah orang, sebelum kita nak ketuk pintu tadi, sambil menunggu dibuka pintu, ialah berdiri tanpa menghalakan wajah kita ataupun mata kita directly terus ke arah rumah, pintu ataupun tingkap tadi. Maknanya sekurang-kurangnya kita mengalihkan pandangan kita sebelah kanan ataupun sebelah kiri, ataupun kita berdiri memiringkan badan kita sebelah kanan ataupun sebelah kiri supaya tidak berdepan muka dengan muka pintu tadi. Jadi sekurang-kurangnya kita tidak menceroboh masuk pandangan kita.
Jadi itulah yang mana terdapat satu riwayat daripada Sa'ad ibn Ubadah. Beliau berkata, aku telah mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berdiri menghadapi pintu dan meminta izin, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan dengan tangannya kepada aku supaya aku berundur seraya berkata, bukankah meminta izin itu semata-mata kerana penglihatan mata? Jadi sebenarnya meminta izin itu adalah semata-mata kerana penglihatan mata, supaya kita tidak menceroboh pandangan. Jadi itulah yang mana kalau kita lihat boleh diistilahkan hari ini sebagai safety social distancing, ataupun yang mana dikatakan sebagaimana sosialisasi yang selamat dalam adab-adab pergaulan tadi. Jadi mudah-mudahan insya-Allah semoga dapat kita menjaga adab-adab dalam kita menziarahi antara satu sama lain supaya saling merasa mesra dan kasih sayang, agar kita dapat sama-sama menghidupkan satu sunnah ataupun kita saling kasih mengasihi antara satu sama lain dan tidak memberi beban ataupun tekanan kepada penghuni rumah. Dan inilah sebenarnya langkah-langkah pintu-pintu syaitan untuk melibatkan kegiatan maksiat ataupun perzinahan. Kalau kita tidak menjaga betul-betul adab keluar masuk penghuni-penghuni rumah ataupun kawan-kawan anak kita yang laki-laki ataupun perempuan, supaya kita hendak menggalakkan mereka menjaga langkah-langkah yang selamat sebelum berlaku perkara-perkara yang tidak diingini. Maka insya-Allah muslimin muslimat, penonton-penonton di rumah, pada siaran akan datang ataupun tema akan datang, bagaimana kita ataupun apakah adab meminta izin masuk bilik tidur kedua ibu bapa kita ataupun bilik anak perempuan kita ataupun siapa-siapa sahaja dalam penghuni rumah kita ini, supaya kita menjaga bagaimana pula rumah kita sendiri untuk masuk bilik ibu bapa ataupun tempat peraduan ibu bapa kita, kerana kedua ibu bapa kita juga mereka mempunyai hak privacy ataupun keselesaan, sama ada ketika subuh ataupun selepas zuhur ataupun selepas asar ataupun sebelum isyak. InsyaAllah kita akan belajar nanti mengambil apakah yang dimaksudkan dengan salah satu aurat. Ini mempunyai 3 aurat yang perlu kita menjaganya. Mudah-mudahan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberi kita kekuatan dan kesihatan. Pada minggu akan datang kita akan ambil tajuk bagaimana adab-adab meminta izin walaupun rumah kita sendiri ataupun hendak memasuki bilik tidur kedua ibu bapa kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana waj'alna muslimina lak wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim.